Untuk ubah tempat sikit boleh? Ya. Dia mic defect. Dia masih Sungai Petani. Dan ada juga di antara keluarga saya yang mati dalam perkhidmatan. Jadi saya kira inilah masanya kita menghargai jasa-jasa mereka yang telah bukan saja menggadai masa, tenaga, tetapi juga nyawa. Tapi malangnya, betul ini pertua kita perhatikan, ramai juga di antara bekas-bekas prajurit, bekas-bekas kita yang hidupnya jauh di bawah paras kemiskinan. Kita lihat bekas-bekas tentera kita yang menjadi guard di supermarket, yang menjadi driver, malah ada yang tidak ada kerja, bukan saja di kawasan-kawasan luar bandar, tapi juga dalam bandar. Saya rasa ramai di antara kita ahli parlimen yang sentiasa berjumpa dengan bekas-bekas tentera yang tidak mempunyai masa depan langsung. Apatah lagi apabila berhenti daripada angkatan tentera pada umur yang sebenarnya umur yang masih produktif. Tetapi market tidak boleh terima mereka kerana dia juga telah menjangkau umur 40 atau 41 tahun hingga 45 tahun. Syarikat swasta tak mau terima dia kerana dia anggap tua. Kerjaan tak mau terima dia sebab dia tidak ada kepakaran khusus. Akhirnya mereka inilah yang menjadi masalah. Kita tidak dapat lari dari hakikat bahawa ramai di antara bekas-bekas tentera yang tidak dapat apa-apa selepas mereka berkhidmat dengan kerajaan. Malah ada di antara mereka yang terpaksa merayu gerai, lesen penjagaan dan treatment yang diberikan oleh PBT ataupun kerajaan ataupun agensi-agensi lain sama seperti rakyat biasa. Rakyat biasa kena queue, askar pun kena queue, bekas tentera pun kena queue. Kalau pergi hospital samalah. Kalau rakyat civilian pun kena queue, bekas tentera pun kena queue. Maknanya tidak ada pengiktirafan secara jelas yang diberikan kepada mereka. Sebab itu saya tidak teragak-agak mengucapkan syabas dan terima kasih kepada menteri kerana inilah waktunya untuk silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Apabila Sungai Petani menyebut tentang bekas anggota tentera kita sukar untuk mendapat bantuan perubatan ni, saya memang ini terasa sangatlah kerana kita biasa tugas di hospital dan mendapat keluhan daripada ramai anggota pesara-pesara tentera ini. Misalnya mereka menghadapi kemalangan, terpaksa memasukkan prostesis ataupun besi ke dalam, misal patah di sana di sini, terpaksa merayu kadang-kadang sampai kita terpaksa postpone dia punya operation, pembedahan dia, pergi kebajikan tolak, pergi rata tempat minta bantuan sampai terpaksa masuk di dalam surat-surat khabar. Kadang-kadang mereka itu merupakan bekas penderma darah sampai 2-30 kali, tetapi masih lagi belum mampu, belum mendapat pembelaan daripada persatuan-persatuan yang menaungi mereka. Jadi saya harap kalau ini perlu diberi perhatian oleh pihak Kementerian Kesihatan ini. Saya setuju dengan pendang. Malah saya ada satu kes di mana seorang bekas tentera yang telah pun pencen disebabkan medical board. Kalau Tok Musi Tuan tengok rumah dia tak lebih daripada kandang lembu. Anak yang 4 orang, yang 2 tak bersekolah. Setiap kali kita jumpa dia, marahnya luar biasa. Dan seperti yang disebut oleh Terengganu tadi lah, dia kata komunis dapat macam-macam, dapat tanah, dapat itu, dapat. Yang aku ni, dia kata, jadi askar, keluar, berperang, apa pun tak dapat. Malah ada kes di mana dia minta bantuan beg sekolah, buku sekolah. Jabatan veteran tolak dia. Nama dia Zainal. Tolak. Di Sungai Petani. Ya? Jadi sampai begitu sekali. Dan saya telah pun menulis kepada jabatan minta tolong.
Dan jabatan telah hantar persatuan bekas prajurit. Tapi persatuan lah, biasalah persatuan. Dia tengok dan dia balik lah. Dan saya rasa ini ialah di antara satu daripada ribuan yang lain. Sebab itu, Tok Ini Pertua, kita lihat seolah-olah bekas prajurit, bekas tentera ni seolah mewarisi kemiskinan yang diwarisi oleh ibu bapa dia sendiri. Rata-ratanya, sama ada private atau NCO ini, datang daripada keluarga yang tidak berada. Sebab tu dia jadi private. Kalau yang kaya sikit yang ada qualification, dia masuk cadet. Jadi NCO ini, bila dia pencen ataupun dia berhenti pada umur 40-41, anak dia berada di sekolah menengah ataupun di kolej, dan dia tidak ada pendapatan lagi, akhirnya apa yang berlaku? Dia juga seperti bapa dia, miskin. Dan menyebabkan kemiskinan itu diwarisi daripada bapa dia kepada dia, walaupun dia telah pun menjadi askar, tapi nampaknya anak dia juga miskin. Dan saya rasa, rata-rata di kampung kita jumpa ramai orang macam ni. Datuk Yang Betul, saya ingin membawa akta ini dan ingin meminta supaya berapa section dalam akta ini dilihat secara teliti supaya akta ini akhirnya memberikan manfaat kepada veteran-veteran kita. Silakan. Boleh. Terima kasih Datuk Yang Betul. Terima kasih Sungai Petani beri laluan ruang pada saya. Saya tengok yang berhormat Sungai Petani begitu bersemangat sekali berucap dengan menyokong bekas tentera ni, penubuhan veteran ini. Nampaknya yang berhormat ni memang dalam hati dan jiwa raga dan keluarga sekali dulu adalah dalam tentera. Jadi saya nak tanya yang berhormat ni, yang baru kawan yang berhormat juga yang sebelah sana mengatakan bahawa penganas komunis ni sebagai hero, dan sedangkan kita tahu bahawa penganas komunis ni ramai yang mati. Bukan kata orang Melayu, orang Cina pun ramai. Selepas Jepun dia kejarnya yang mana yang menyokong Jepun dulu, yang dia tak puas hati, dia bunuh dan hilang dengan begitu saja. Dan kita nak anggap dia sebagai hero ni. Macam mana Yang Berhormat ni? Minta pendapat Yang Berhormat. Terima kasih. Untuk sekejang, saya minta baca buku sejarah Bukit Kepong tu berlaku 23 Februari 1950. 1950, kita merdeka 31 Ogos 1957. Jadi apa yang berlaku, penyerangan Bukit Kepong tu berlaku semasa kita menuntut kemerdekaan. Tidak bersangkut paut dengan kemerdekaan, tidak bersangkut paut dengan bertahankan kerajaan yang kita tubuh. Waktu itu kerajaan British. Jadi askar British ni bukan Melayu saja. Gurkha pun ada, Fiji pun ada, Sri Lanka pun ada. Ramai. Jadi secara kebetulan British, askar-askar British yang membebaskan, yang menghidupkan Israel diwujudkan dan ada di antara tentera-tentera British dibawa ke sana. Jadi baca buku tu ya. Untuk maklumat, untuk rekod. Bukit Kepong tahun 1950. Baik, boleh, saya rasa kita tak payah debate itu. Boleh, tak payah debate itu. Sikit lagi tanya. Saya nak masuk ke dalam ni tu. Sikit lagi tanya Umat. Saya tak bagi. Sebab kita debate kat luar. Kita debate kat luar. Sikit je. Kita debate kat luar lah. Sikit je. Sikit je. Kalau berani bagilah. Okey, sikit. Bagi okey. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Untuk makluman Yang Berhormat bahawa Bukit Kepong ini yang terlibat semua ni keluarga saya ni. Saya hanya lebih kurang dalam 5 km saja daripada Bukit Kepong ni. Walaupun saya 11 gamat sepadan ni. Yang Berhormat bagi buku. Dan saya, keluarga saya terlibat sama. Apabila Man Indra datang ke kampung ni, dia nak makan buah kelapa, bukan dia ambil buah kelapa, dengan pokok kelapa nak makan buah durian. Pokok durian dia tebang, nak ambil buah rambutan, pokok rambutan dia tebang. Memusnahkan, dan yang mana yang tak mau mengikut dia ditambat dan diseksa. Kan ini nak jadi hero ni. Dan lepas tu menyerang bala-bulah Bukit Kepong. Tak ada dalam buku tu. Yang ini Yang Berhormat, saya ingat janganlah tengok saja, tanya dengan masyarakat di situ dulu, tengok keadaan. Ini keluarga saya semua yang terlibat. Saya tak amat sabu tu. Tapi Bukit Kepong,
Kejang, Bukit Kepong berlaku tahun 1950 bukan? Terima kasih. Bukit Kepong fakta. Boleh sikit? 1950 ya. Sebelum itu bukan ada kerajaan Barisan Nasional atau perikatan. Ya, ya. Jadi kerajaannya kerajaan British. Jadi mereka ini bekerja untuk kerajaan Dia British. bermula daripada situ, Yang Berhormat. Jangan kita nak mempertikaikan pula. Sikit, Yang Berhormat. Itu ada dah rentetan daripada, sebab tu kita dalam akta ni ada Commonwealth, ada apa kita masukkan sekali. Tengok dalam akta veteran kita ni. Kita tengok dalam ni. Yang Berhormat baca tak dalam apa ni? Apa yang dimasukkan dalam akta ni? Malulah Yang Berhormat. Saya sebut, Saya celah sedikit. saya sebut, Yang Muhammad mendengar ceramah Mak Sabu je. Tak baca pun. Dengar ceramah Mak Sabu je kot. Boleh bagi ruang sikit? saya sebut bahawa semua pegawai-pegawai polis, anggota polis yang bertugas pada hari itu bekerja dengan British. Saya sebut fakta. Fakta. Bekerja dengan British. Dan sebelum itu ada juga askar dari Fiji dan sebagainya di Bukit Kepong. Jadi yang saya sebut ialah fakta. Kejadian berlaku tahun 1950. Period. Saya nak ada teruskan untuk mengungsi. Boleh Yang Berhormat? Boleh Celah sikit je. Sikit-sikit. Saya sabarlah. lagi. Sikit lah. Next round. Ha? Sikit lah. Ini pasal komunis ni penting. Yang lain tak penting. Untuk mengungsi, Atuk yang betul. Yang Berhormat. Polis Dalam waktu itu mempertahankan Melaya tu Yang Berhormat. Bukannya British. pada section 9. Mempertahankan tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu. Bukannya British. Section 9 Damat Indra Petani dah bagi komunis jalan, selepas Muhammad. itu. Sebab saya nak tanya ni, penting sikit tahun saja. 1950 Ya, kita di betul. bawah Dia mempertahankan Persekutuan Tanah 1950 kita belum merdeka. Ya, saya Period. tahu. Sengatan ni, sengatan ni. Selepas itu Yang Berhormat, komunis. Okey, saya berikan Boleh jerai. bagi- Macam ni, untuk sengatan ni, baik. Isu komunis yang cuba dibangkitkan, dia mudah begini je. Kalau kita melihat isu yang bangkit pada bulan Ramadan yang lalu, sebenarnya Mak Indra ni telah disetujui oleh Menteri Besar Johor dalam kata pengantar tu, menjulang nama Johor tu kan. Bukunya untuk maklumat Sungai Petani Ni lagi seorang ditulis dengan Mak Sabu oleh, ni. disokong Tak baca oleh buku. Menteri Besar Dia dapat Johor. maklumat Mak Sabu Mana ni. Menteri Besar Johor juga mengaku Mak Indra ni. Kenapa hari ni pemimpin BN rasa macam tak baca kata pengantar tu? Derai dengan Sebab ceramah rujuk Mak balik Sabu buku je Derai. menjulang nama Johor tu. Yang Berhormat. Derai dengan ceramah Mak Sabu ni. Salah Bukan fakta baca saya. buku. Salah baca buku Johor ni. Baca pun tak faham. Ya Muhammad. Terima kasih jerai, saya nak Baca sambung. buku Johor tak faham. Mat, Baca Mat. tak faham. Section 9. Tak boleh tidur nanti. Section 9 mengatakan bahawa Ya Mat, tak bagi jalan. Kata pengantar tu semua orang boleh bagi. Mana-mana pun. Section 9 mengatakan bahawa Piramidi betul lah. untuk menjadi Jangan baca buku kat kulit aja. Mikrofon pun tak berdengar lah. Jawapan Datuk betul. Saya nak beri penghargaan. Saya tak silap Yang Muhammad ni bekas pasukan keselamatan. terima kasih. Saya Sebab tu saya rasa kita beri penghormatan kepada dia. Tapi Yang Muhammad, kita terimalah hakikat. Jangan kerana kepentingan politik kita korbankan nama kita. Sebenarnya saya hormat Yang Muhammad tadi. Tapi Yang Muhammad bela yang bukan-bukan burukkan barisan saya hilang hormat saya. Betul lillahi ta'ala cakap. Dalam dakwah yang mulia ni. saya tidak minta penghormatan Yang Berhormat kerana Tak, saya kena hormat. Saya nak baca fakta. Saya minta Yang Berhormat. Faktanya ialah Saya nak tanya, pada selepas section 9 kita untuk menjadi mencapai veteran, kemerdekaan, dia tidak menjadi negara otomatik. mana yang Berhormat nak ni, komunis Yang kah disebutkan, atau negara dia yang mesti memohon. Saya mencadangkan kepada kementerian, kenapakah veteran mesti memohon? Saya mencadangkan supaya section ini dilihat kembali, supaya sebaik saja seorang itu tamat perkhidmatannya, dia terus menjadi veteran. Kalau sekiranya kita rasa dan tunggu untuk dia jadi veteran, pengalaman kita ialah selepas saja habis perkhidmatan, kita akan kembali ke kampung. Kita akan melaksanakan tugas-tugas. Dan akhirnya apa yang berlaku, Datuk Yang Pertua, ialah kita lupa. Dan apabila kita berjumpa masalah, barulah kita datang ke Jabatan Veteran. Sebab itu saya cadangkan untuk menjadi ahli veteran, saya cadangkan ianya dilakukan secara otomatis. Yang keduanya ialah Section 11, di mana dilihat bahawa pendaftar boleh menolak permohonan tersebut.
saya mencadangkan supaya dikaji semula seksyen ini supaya pendaftaran boleh dilakukan ataupun diterima secara otomatis kecuali the word ataupun perkataan yang saya cadangkan adalah supaya kecuali ada hal-hal yang dilihat supaya dilihat di mana permohonan ataupun pendaftaran otomatis itu tidak dapat diterima. Kemudian seksyen 13 memperlihatkan bagaimana persatuan veteran kena minta kelulusan kepada pendaftar untuk menjalankan aktiviti. Saya rasa selepas akta undang-undang ini diluluskan dan ia menjadi undang-undang, saya kira banyak persatuan-persatuan yang akan berdaftarkan dan ramai juga bekas-bekas tentera yang akan menjadi veteran. Jadi untuk meminta mereka memohon kepada pendaftar, saya kira nak lakukan aktiviti, saya rasa ini agak faktor masa agak yang tidak praktikal. Saya mencadangkan supaya digubal supaya kita berikan sedikit kelonggaran agar mereka ini dapat bergerak tanpa dikongkong ataupun tanpa dikongkong oleh birokrasi. Jadi ini memberikan peluang kepada mereka untuk bergerak lancar dan menyemarakkan persatuan mereka. Sebab untuk pengetahuan Datuk Yang Pertua, yang berhenti ini ada di kalangannya gazetted officer, general, colonel, NCOs pun daripada warrant officer 1, officer 2. Maknanya orang-orang ini adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mentadbir dan juga mengepalai kumpulan-kumpulan bersenjata ini. Saya kira berilah mereka ruang yang agak luas untuk mereka bergerak. Seksyen 15(3) Tok Menteri melihatkan apabila persatuan memohon dan permohonan mereka ditolak dan apabila pendaftar minta perlembagaan persatuan lama dipindah ataupun diubah suai, pendaftar memberikan 21 hari saja. Saya kira ini juga terlalu sempit ruangnya. Kerana tahulah orang pencen ni, bila persatuan permohonan mereka untuk jadi persatuan yang berdaftar di-reject, yang pertama sekali dia kena meeting, dia kena mesyuarat. Nak panggil orang pencen mesyuarat ni pun satu hal. Kena pula setiausaha tu korporal, yang ahli-ahlinya ialah pegawai warrant 2. Letih agaklah. Jadi sebab itu saya mencadangkan supaya seksyen ini diperluaskan daripada 21 hari. Saya cadangkan 60 hari adalah suatu yang lebih menasabah. Satu lagi seksyen yang amat digeruni oleh bekas-bekas tentera Datuk Yang Pertua ialah seksyen 17. Banyak rungutan-rungutan yang dibawa kepada kita mengatakan bahawa seksyen 17 ini seolah-olah kerajaan, saya sebut seolah-olah kerajaan cuba mengungkung perjalanan NGO yang berdaftar dengan Akta Pertubuhan 1966. Jadi mereka mengatakan bahawa sebaik saja undang-undang diluluskan dan tertubuhnya akta baru ini, sekaligus mereka yang mendaftar dengan Akta Pertubuhan 1966 wajib kembali di bawah akta ini, dan sekaligus status mereka juga hilang sebagai NGO yang sedia ada. Saya kira ini adalah kebimbangan yang real, yang benar, kerana mereka telah bina seperti persatuan kelab komando dan banyak lagi kelab-kelab dan persatuan-persatuan yang ditubuhkan. Saya kira betul harus ditimbang kembali supaya ianya tidak menjadi compulsory kepada persatuan-persatuan ini untuk mewajibkan mereka bernaung di bawah sini, tetapi membiarkan mereka remain as NGO. Tetapi kalau sekiranya mereka memerlukan ataupun mereka rasa mereka nak bantuan daripada segi sumber ataupun kewangan dan sebagainya, mereka ada option. Kalau mereka rasa mereka tidak perlukan bantuan dan mereka nak duduk sebagai NGO,
Saya rasa pilihan ini juga harus kita hormati. Tetapi kalau mereka rasa inilah masanya untuk bernaung di bawah akta ini, berikan option itu. Jadi jangan kita terus sekaligus menutup ataupun mematikan karier mereka. Dan akhir sekali tu, ini betul, saya mencadangkan supaya Majlis Veteran Kebangsaan yang ditubuhkan di bawah akta ini melihat review baliklah pendapatan dan juga kewangan yang kalau boleh bekas-bekas tentera kita dapat. Seperti contohnya sarjan pensionnya 800 untuk betul. Dan tahun 2011 dan kita akan menampak ke 2012 dengan anak yang 7-8 orang dengan pension 800 duduk di Ipoh Sungai Petani sangat susah nak hidup. Jadi saya kira majlis harus melihat bagaimanakah bekas-bekas prajurit kita ni dapat dinaikkan pendapatan mereka, pension mereka dalam keadaan yang lebih reasonable. Begitu juga majlis harus melihatkan ataupun boleh mencadangkan kepada kerajaan bagi mereka yang tidak mendapat pension, mereka yang tidak servis sampai 20 tahun, yang berhenti 18, berhenti 15, harus ada satu perkiraan imbuhan keuangan ataupun apa bentuk bantuan keuangan diberikan secara berterusan kepada mereka. Kerana kebanyakan daripada mereka ini dalam keadaan yang susah, dan saya kira kalau ini dapat dilakukan, saya yakin sangat kita akan membuktikan bahawa kita amat bukan saja prihatin tetapi juga kita memberikan penghormatan kepada servis atau penghormatan yang telah mereka berikan. Saya katakan terima kasih, itu yang betul. Saya juga menyokong apa ini, Mas.